Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua lagi kita pada kali ini bersama Ustazah Hamimah dalam perkongsian pendidikan Islam tingkatan 1. Perkongsian Ustazah pada kali ini ialah dalam bidang sirah, pelajaran 26. Pelajar boleh rujuk buku teks pada muka surat 155 bertajuk Keunggulan Perjuangan Khulafa Ar-Rashidin. Seringkali kita mendengar orang menyebut Khulafa Ar-Rashidin. Siapakah Khulafa Ar-Rashidin? Khulafa Ar-Rashidin ialah gelaran yang diberikan kepada 4 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memegang jawatan pemerintah kerajaan Islam selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 orang sahabat tersebut ialah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memerintah dari tahun 11 Hijrah hingga 13 Hijrah ataupun 632 Masihi hingga 634 Masihi. Yang kedua ialah Khalifah Umar bin Al-Khattab. Beliau memerintah dari tahun 13 Hijrah hingga 23 Hijrah bersamaan 634 Masihi hingga 644 Masihi. Sahabat yang ketiga ialah Khalifah Uthman bin Affan, memerintah dari tahun 23 Hijrah hingga 35 Hijrah bersamaan 644 Masihi hingga 656 Masihi. Seterusnya yang keempat ialah Khalifah Ali bin Abu Talib yang memerintah dari tahun 35 Hijrah hingga 40 Hijrah bersamaan 656 Masihi hingga 661 Masihi. Harus kita tahu bahawa Khulafa Ar-Rashidin merupakan golongan yang terpilih untuk menyambung gagasan dan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak keistimewaan mereka, antaranya mereka sentiasa berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu hidup baginda selain mempunyai hubungan kerabat dengan baginda. Corak pemerintahan mereka berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta menitikberatkan konsep syura yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemerintahan mereka yang berpusat di Madinah mengambil masa selama lebih kurang 29 tahun. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Beliau merupakan khalifah pertama dalam Khulafa Ar-Rashidin. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab. Dilahirkan di Mekah. Tahun lahir iaitu pada tahun 572 Masihi, iaitu 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berketurunan Bani Tamim Quraisy. Ibu Khalifah Abu Bakar bernama Ummul Khairah Salma binti Sohrin, gelaran Atiq yang bermaksud bebas daripada api neraka, dan As-Siddiq iaitu orang yang paling benar dalam kata-kata. Beliau meninggal pada tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Beliau dimakamkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita lihat pula kepribadian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
Beliau merupakan seorang sahabat yang sangat pemurah. Contohnya, beliau membeli dan memerdekakan setiap hamba yang disiksa seperti Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir. Sifat beliau yang pemurah ini telah mendapat pujian Rasulullah SAW dengan sabda baginda, "Saya tidak tahu adakah masih ada orang yang melebihi Abu Bakar dari segi kemurahan hati." Seterusnya, Khalifah Abu Bakar juga adalah seorang yang berani. Keberanian beliau dapat dilihat ketika beliau selalu membela Rasulullah SAW yang cuba dibunuh oleh kaum baginda semasa di Mekah. Selain daripada itu, Khalifah Abu Bakar juga adalah seorang hartawan yang dermawan dan banyak membelanjakan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga seorang yang cinta akan kebenaran serta mempunyai semangat setiakawan yang tinggi. Beliau juga seorang yang lembut hatinya dan mudah menangis terutama ketika membaca Al-Quran. Seterusnya kita lihat pula dari segi sumbangan. Banyak sumbangan yang telah ditaburkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dari aspek politik, beliau meneruskan cita-cita Rasulullah SAW iaitu menghantar pasukan Usamah bin Zaid ke sempadan negara Syam untuk memerangi kerajaan Rom Timur, Byzantine. Sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam aspek agama ialah beliau memerangi golongan yang enggan membayar zakat, golongan yang murtad dan nabi palsu. Khalifah Abu Bakar telah membentuk 11 pasukan angkatan perang untuk menghadapi kaum murtad yang memberontak di serata pelosok Tanah Arab. Setelah tamat perang Yamamah, banyak tentera Islam mati syahid, termasuklah para penghafaz Al-Quran. Atas nasihat Saidina Umar bin Al-Khattab, Khalifah Abu Bakar telah mengarahkan Zaid bin Sabit supaya mengetuai usaha menghimpunkan Al-Quran yang tertulis pada batu, kulit haiwan, daun dan hafazan para hafiz. Salinan ayat Al-Quran yang dihimpunkan itu kemudian disimpan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saidina Umar bin Al-Khattab, Saidina Osman bin Affan dan Hafsah isteri Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kita lihat pula khalifah yang kedua iaitu Khalifah Umar bin Al-Khattab. Beliau memerintah dari tahun 13 Hijrah hingga 23 Hijrah bersamaan 634 Masihi hingga 644 Masihi. Seterusnya mari kita mengenali Khalifah Umar bin Al-Khattab dengan lebih dekat lagi. Nama penuh beliau ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Tahun dilahirkan ialah 584 Masihi, iaitu 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Beliau berketurunan Bani Adi Quraisy. Nama ibu beliau ialah Hantamah binti Hashim. Gelaran Khalifah Umar bin Al-Khattab ialah Al-Faruq, yang bermaksud pemisah antara hak dengan batil. Beliau meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Farisi, iaitu hamba kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau dimakamkan di sisi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seterusnya kita lihat pula kepribadian Khalifah Umar bin Al-Khattab. Beliau seorang sahabat yang berperwatakan keras, suka beradu kekuatan dan sangat cekap menunggang kuda. Beliau juga seorang sahabat yang sangat berani. Contohnya, beliau berhijrah pada waktu siang dan secara terang-terangan.
Khalifah Umar juga memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga banyak pendapat beliau yang bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga seorang yang berpengetahuan tinggi serta cukup agamanya. Jangka masa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab dianggap sebagai zaman keemasan kerajaan Khulafa Ar-Rashidin kerana banyak pembaharuan dan perubahan telah dilakukan. Zaman pemerintahan beliau juga merupakan zaman perluasan wilayah Islam. Banyak jasa dan sumbangan Khalifah Umar bin Al-Khattab, antaranya dalam aspek politik, beliau menubuhkan Majlis Syura. Beliau juga membahagikan jajahan Islam kepada beberapa wilayah dan ditadbir oleh gubernur. Selain pada itu, dalam bidang politik juga, beliau menubuhkan Jabatan Tentera, Jabatan Polis, Jabatan Percukaian dan Jabatan Perbendaharaan Negara. Dalam bidang sosial pula, Khalifah Umar bin Al-Khattab telah menetapkan wang sara hidup kepada rakyat berdasarkan keutamaan dan perjuangan mereka. Selain daripada itu, beliau mengasaskan takwim Islam dan juga beliau memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah. Seterusnya, kita lihat pula sumbangan Khalifah Umar bin Al-Khattab dalam bidang ekonomi. Beliau menubuhkan Baitul Mal, memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti jizyah dan kharaj, dan beliau membina terusan dan tali air untuk mengairi kawasan pertanian. Dalam bidang ketenteraan pula, Khalifah Umar telah mengemaskini angkatan tentera dan juga memberi gaji kepada gubernur yang berjuang. Setelah mempelajari tajuk ini, cuba pelajar nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan Khulafa Ar-Rashidin. Kedua, senaraikan 4 orang khalifah yang digelar Khulafa Ar-Rashidin. Ketiga, jelaskan 2 sifat peribadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang keempat, jelaskan 2 sumbangan Khalifah Umar bin Al-Khattab dalam bidang sosial.